Salam sejahtera dan salam hormat. Kembali bersiaran dalam kalender jenayah edisi 22 Jun 2018. Suka hati kutip duit parking. Di tepi jalan malah di petak parking awam. Mereka hanya menunggu sebelum minta wang dengan alasan menjaga kenderaan yang diparking di situ. Bukan perkara baru, namun ia bagaikan tiada kesudahan. Geng kutip duit parking ini terus bermaharaja lela. Mat Langgar ada laporannya. Ini parking mana? Di PKL? Di dalamnya. Oh, atapnya. Dulu kan ada situ ke? Titik-titik lah. Bukan di PKL punya. Bagai tetamu yang tidak diundang, kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun mahu dipercayai ditikam saudara yang bertandang ke rumahnya di Jalan Kuang Gunung 4, Taman Kepong, Kuala Lumpur pada Selasa. Mangsa yang tidak sedarkan diri dihantar ke hospital swasta di Desa Park City Kepong dan terdapat kira-kira 30 kesan tikaman pada badan. Kita bersama Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner R. Munusami untuk butiran lanjut dan saksikan rangkuman kalender jenayah sepanjang minggu ini. Okey, pada 18 hari bulan 6, jam lebih kurang dalam pukul 9.30, pihak polis telah menerima satu panggilan telefon mengatakan ada kematian seorang bayi di Desa Park City. Kita dapat maklumat itu daripada hospital Desa Park City lah. So berdasarkan kepada maklumat ini, pihak polis telah bekerja ke Desa Park City dan telah menjumpai seorang kanak-kanak berumur 3 tahun telah ditikam beberapa banyak kali lah. Lebih daripada 30 tikaman dan telah meninggal dunia. So, akibat daripada kes ni, kami telah melakukan satu tangkapan, iaitu sedara juga kepada si mangsa lah. Baru umur 21 tahun dan tangkapan itu adalah seorang lelaki dan setelah membuat soal siasat, kami telah menjumpai senjata yang digunakan untuk menikam kanak-kanak tersebut. Lelaki yang kita tangkap ni adalah seorang yang bekerja sebagai di kedai-kedai klub ataupun pub. Okay. Dan pada hari tersebut dia memang tidak duduk dalam rumah tersebut. Kadang-kadang dia akan balik dan rumah tersebut didiami oleh keluarga lah. Ada 4 keluarga, semua daripada saudara mara sendiri lah. Dan suspek ini di kadang-kadang dia akan balik lah untuk berada di situ. Dan pada hari tersebut suspek datang ke rumah lebih kurang dalam pukul 6. Ibu kepada mangsa yang telah membuka pintu, dan selepas itu suspek dilihat sedang bermain-main dengan kanak-kanak ni. Selepas lebih kurang dalam 2 jam kemudian, apabila nenek dia balik daripada shopping, so dia telah menjumpai, apabila dia masuk saja dia dapati pintu store, bilik store tu terbuka. So apabila nenek pergi tengok, dia melihat dia telah menjumpai kanak-kanak ini yang ditutup dengan kain. Dan nenek tersebut telah menjerit dan ibu dia baru sedar bahawa anak dia telah ditikam lah. Setakat ini kita telah menjumpai senjata yang digunakan dan kita sekarang ini menjalankan siasatan dan tidak lama lagi lah kita akan rujuk kertas siasatan ini kepada Peguam Negara, Kamar Peguam Negara untuk tindakan lanjut.
5 pelanggan sebuah restoran bertindak biadab apabila memukul 2 pekerja restoran di Publika Hartamas apabila tidak mahu membayar harga makanan yang sudah dimakan. Kejadian berlaku pada 11 pagi Ahad lalu itu tular di media sosial memaparkan video 3 daripada 4 lelaki dan seorang perempuan bertindak memukul 2 pekerja restoran terbabit. Menurut pemilik restoran Iqbal Hussein Muhammad Ghani, kejadian itu berpunca apabila 3 lelaki berkenaan tidak mahu membayar harga makanan yang dipesan. Berikutan mendakwa ia tidak sedap sebelum membuang pinggan berisi kuah ke lantai. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Sentral Armunusami ketika dihubungi mengesahkan menerima laporan daripada pemilik restoran berkenaan. Katanya ketiga-tiga suspek terbabit memukul pekerja restoran berkenaan sudah pun ditahan bagi membantu siasatan. Bekas Pengarah Perhutanan Terengganu, Dato' Azmi Nordin, iaitu hukuman penjara 36 bulan dan denda RM30,000 di Mahkamah Session Kuala Terengganu hari ini atas 3 pertuduhan menerima rasuah RM60,000 pada Mac hingga Ogos 2013. Tertuduh berusia 59 tahun itu turut berdepan hukuman penjara 18 bulan sekiranya gagal menjelaskan denda berkenaan. Keputusan itu dibuat Hakim Muhammad Haldar Abdul Aziz selepas tertuduh didapati bersalah terhadap pertuduhan mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan kerana menerima rasuah. Telah rampas dadah bernilai hampir 13 juta. Lebih daripada 13 juta. Dan dalam pada itu, pada 10 hari bulan, kita ada buat rampasan dan tangkapan. Suami isteri antara 5 pengedar dadah yang ditahan dalam 2 serbuan berasingan di Pulau Pinang. Dalam 2 serbuan itu, polis merampas dadah bernilai hampir RM300,000 daripada sindiket terbabit yang beroperasi sejak 3 hingga 6 bulan lalu. Dalam serbuan pada jam 12.45 tengah malam pada 10 Jun lalu di Jelutong, polis menahan seorang lelaki di sebuah flat dan merampas 1,400 erimin serta ketamin seberat 52.66 gram bernilai RM26,260. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' A. Tai Vigan berkata, susulan itu polis menahan seorang lagi lelaki di tepi jalan penghampiran Jabatan Pulau Pinang dan merampas 1,000 Eramin 5 dan 200 pil ekstasi bernilai RM21,000. Antara 5 ada rekod jeraya dan juga dadah. Mereka dianggarkan beroperasi ataupun menjalankan aktiviti ini mungkin 3 bulan hingga 6 bulan. 2 lelaki dijatuhi hukuman penjara 7 bulan oleh Mahkamah Magistrate Johor Bahru selepas mengaku bersalah melarikan diri dari rokap Balai Polis Gelang Patah Iskandar Puteri pada 11 Jun lalu. Tertuduh Dolmat Halil Abdul Jalil dan Muhammad Fidaus Irwan didakwa melakukan kesalahan itu pada jam 6.16 pagi. Kedua tertuduh yang juga penganggur didakwa dengan sengaja lari daripada jagaan. Bagaimanapun, mereka ditahan semula tidak sampai 24 jam kemudian di sekitar Johor. Mereka didakwa mengikut Seksyen 224 Kanun Keseksaan serta dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Jika sampai kesalahan, mereka boleh dipenjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Ibu yang bertindak mengelar anak kandungnya berusia 2 tahun di Felda Jengka 13 Maran malam tadi dikatakan tidak sedar dengan tindakannya itu. Bapa kepada anak malang itu, Muhammad Rizal Yusof berkata, isterinya itu juga sangat melindungi ketiga-tiga anak mereka berusia antara 2 hingga 7 tahun termasuk anak bongsu pasangan itu yang maut dalam kejadian berkenaan. Dalam kejadian malam tadi, seorang kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun, Muhammad Nur Rashdan, maut selepas dikelar ibu kandungnya dalam kejadian di Felda Jengka dekat Maran. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pahang, Senior Assistant Commissioner Osman Nanyang berkata, suspek dipercayai mengalami halusinasi sebelum bertindak mengelar bahagian leher anak lelakinya itu.
Baiklah, sekian saja kalender jenayah minggu ini. Anda boleh salurkan maklumat mengenai apa saja kegiatan jenayah menerusi email kalenderjenayah@gmail.com. Sekian saja saya Kali Devi dan kru produksi Kalender Jenayah. Jumpa lagi minggu hadapan. Saya tinggalkan anda dengan tips keselamatan dari Polis Trafik Bukit Aman. Salam hormat. Rumah selamat. Selamat sampai ke destinasi. Rancang perjalanan ke destinasi yang hendak dituju supaya tidak memandu dalam keadaan terburu-buru. Pastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan kondisi terbaik dan semua kelengkapan keselamatan berfungsi dengan spesifikasi yang sepatutnya. Tidur dan rehat secukupnya bagi memastikan tidak mengantuk dan keletihan ketika memandu dalam jarak yang jauh. Memandu dengan kelajuan yang dibenarkan. Patuhilah panduan keselamatan jalan raya. Mematuhi arahan papan tanda serta tidak memotong di kawasan garisan berkembar dan kawasan yang tidak dibenarkan. Tanamkan sifat penyabar dan berhemah ketika di jalan raya. Bagi penunggang dan pembonceng motosikal, dinasihatkan supaya menggunakan jaket keselamatan berwarna cerah serta dilengkapi dengan bahan pemantul cahaya. Pakai topi keledar dan ikat dengan kemas bagi melindungi anda daripada kecederaan. Kami juga berharap supaya pengguna-pengguna jalan raya yang menaiki kereta tidak memandang ringan kepada pemakaian tali pinggang keledar depan dan belakang.